Sini ada beberapa soal yang sempat kita jawab. Antara soalan-soalan pada malam ini, apakah hukum ambil gambar dengan perempuan bukan muhrim? Apakah hukum mengambil gambar dengan perempuan yang bukan muhrim? Di dalam agama Islam, sesuatu yang haram asal dari segi agama, asal segi hukum ya, kullu syai'in mubah, setiap sesuatu itu harus, kecuali ada dalil ataupun nas bukti hujah yang mengatakan haram atau mengatakan sunat atau mengatakan makruh, baru berlaku hukum terhadap makruh atau sebagainya. Menarik sekali, asal perbuatan kita di muka bumi ini harus, kecuali ada nas-nas yang mengatakan tak boleh, haram, halal dan sebagainya. Apabila nas dalam Quran tidak sebut secara kotor sesuatu benda itu haram ataupun halal, maka ulama buat ijtihad. Ulama buat ijtihad berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan ayat Al-Quran yang menyebut sedikit-sedikit mengenai perkara tersebut, termasuk gambar. Cara hukumnya, seorang lelaki bergambar dengan seorang perempuan yang bukan mahram ini adalah orang yang sah kahwin dengan dia. Kalau orang kahwin dengan dia, sah dipanggil mahram, dipanggil bukan mahram, wanita ajnabiyah. Menarik sekali, mahram orang yang tak boleh kahwin dengan kita. Kalau bukan mahram, ada orang yang boleh kahwin dengan kita. Selain daripada ibu bapa kita, adik-adik kita, saudara ke atas, anak saudara ke bawah, dipanggil bukan mahram yang sah kahwin dengan kita. Bergambar dengan orang bukan kahwin sah kahwin dengan kita itu pada asalnya adalah harus, kerana tak ada dalil yang penting mengatakan kalau itu haram. Cuma sebab apa dia bergambar? Kalau tak ada sebab, kalau sebab dia buat benda tak baik, maka hukumnya tak baik kan? Kalau benda biasa-biasa saja menimbulkan fitnah, paling-paling kurang pun hukumnya adalah makruh. Makruh sekiranya bergambar dengan wanita bukan mahram kita tanpa ada sebab. Kalau bersebab nak tunjuk kepada muak kita untuk berkahwin dan sebagainya, hukumnya adalah boleh dibolehkan. Tanpa sebab hukumnya adalah makruh. Kerana dia tak ada das sepatutnya ini saya sebut, dia berbincangkan ulama. Setengah ulama katakan haram, setengah ulama kata boleh, tapi dalam tengah hukumnya makruh. Yang kedua, apakah hukum membina binaan di atas kubur? Hukum membina binaan di atas kubur hukumnya haram sekiranya lebih tanah kuburan tadi harta wakaf. Sekiranya kita bina satu binaan yang terkubur menyebabkan rugi ruang tadi, hukumnya adalah haram. Tetapi sekiranya disebut dalam kita i'anah talibin, tak fiqh yang beberapa 5 jilid, disebut hukumnya dibenarkan oleh syarak dengan syarat tidak mengganggu ruang lain-lain. Yang pertama. Yang kedua, orang tadi ada kelebihan. Contohnya dia ada orang yang alim, maka dia lebih pada orang lain kerana kealiman dia, bukan kerana lain, kerana kealiman dia, maka dibenarkan oleh syarak. Kuasanya adalah harus. Ada setengah ulama mengatakan haram. Saudi dia kata haram sebab dia roboh semua makam-makam Sayyidatina Khadijah, kubur makam semua dia roboh, dia buat sama saja. Kerana ada hadis mengatakan hukum adalah haram. Sedangkan hadis tadi sekadar berlebihan, hukum adalah haram. Berlebih, makan uang orang lain. Sepatutnya seorang aja, sepatutnya 2 orang dia tahan masa itu, tapi oleh kerana ada benda ada lebih besar mengganggu ruang orang lain, hukumnya adalah haram. Tapi kalau tak ganggu yang lain, hukumnya adalah harus sahaja dalam agama kita. Yang ketiga, hukum merayakan hari ibu, hari bapa. Merayakan hari ibu, hari bapa, sumber perayaan itu daripada mana? Sebab dua pandangan ulama. Semua ulama mengatakan haram kerana merayakan hari ibu ni, asal merayakan hari ibu dibuat oleh orang Yahudi. Itu daripada, kita baca sejarah dia,
Orang Yahudi minta kepada mereka untuk merayakan hari ibu berdasarkan ada peristiwa-peristiwa yang dia rayakan sempurna dengan agama dia. Maka yang berdasarkan hukum itu, berdasarkan perbuatan itu, hukumnya adalah haram. Setiap orang mengatakan boleh kerana kita tidak mengikut apa yang dia buat, cuma kita merayakan hari ibu kita ni setiap hari kita raya dan sebagainya, itu maknanya boleh rayakan. Manakala yang tamat merayakan hari ibu ni, yang kuatnya mengatakan haram. Ulama-ulama terkini dia kata boleh berdasarkan perbuatan kita. Kita menghormati ibu, kita begini-begini, kita kata boleh. Ulama-ulama dahulu dia kata boleh kerana perayaan tadi diasaskan bukan kepada orang-orang Islam. Tarian masing-masing. Sebab tu dia kata kalau perayaan ibu tiap-tiap hari kita merayakan hari itu. Bukan tunggu perayaan dianjurkan oleh orang bukan Islam. Tunggu hari dia, orang kita buat, hukumnya adalah haram. Setengah kata ulama. Benarkah berdoa menggunakan syair negara seperti syair la ilaha illallah dan Rasul Firdaus? Ini syair setengah ulama kata syair daripada Abu Nawas. Orang yang ahli ulama kata Abu Nawas. Setengah mengatakan syair daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Hukum berdoa syair tak ada apa-apa, benda harus sahaja. Harus saja dia mengeluarkan isi hati dia. Ada rakan-rakan kita menyalahkan kerana dalam doa tadi wahai Tuhanku, aku tak layak masuk syurga. Dia kata kenapa? Dia mengaji tak layak masuk syurga, semua orang tak syurga, jadi kita cakap tak nak masuk syurga. Maka di situ punya sesat dia kata. Sedangkan perkataan tadi belum habis lagi. Dia kata ya Allah Tuhanku, dalam syair tadi ilahi lastu firdaus si ahla. Dia kata aku tidak layak masuk syurga kerana aku banyak dosa. Bukan gitu lah. Akhir sekali Fahmi taubat, terimalah taubat kami. Dia faham syair tadi dia panjang, tapi ada tanda nama-nama model ni. Tiga orang model kata kesat dia ambil separuh saja. Dia kata aku tak layak masuk syurga. Maka kenapa tak layak? Dia kata kita mesti minta syurga. Itu pandangan dia salah. Kalau macam tu kita boleh ambil ayat Quran kita baca bahawa ini musalli, celakalah bagi orang sembahyang. Setakat itu. Mana celaka bagi orang sembahyang? Mai nak sebut dia yang celaka dia sahur dalam sembahyang dia, lalai dalam sembahyang dia. Begitu juga tadi, dia tidak kata dia tak masuk syurga. Dia kata rendah diri dia, tawaduk dia, tak layak dia masuk syurga dengan amal yang sedikit buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau balas dengan syurga dia rasa tak layak. Tapi akhir doa itu minta Allah Subhanahu wa taala habli taubat, terimalah taubat kami supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kami. Benda itu dibolehkan dalam syarak doa, dalam bahasa apapun dibolehkan, dalam syarak pun dibenarkan oleh syarak. Apakah Nabi masih hidup dalam kuburnya? Semua masih hidup dalam kubur. Bukan sekadar Nabi, orang lain pun disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana seseorang itu ditanam di perkuburan, dia pun patah balik. Dia patah balik sehingga disebut oleh Nabi, dengar lagi tapak kaki orang yang balik tadi, dengar lagi, maka orang dalam kubur akan sedang disolat. Orang dalam kubur sedang, kerana dia dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam ruh di dalam tubuh untuk disolat sendiri. Mana hidup dia masing-masing. Kita digalakkan ataupun Nabi SAW menggalakkan kita pergi ke kubur, ucap salam assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum bagi orang hidup. Kenapa Nabi ajar assalamualaikum kepada ahli kubur? Bermakna dia hidup dan dia menjawab salam. Assalamualaikum, kita kata assalamualaikum, dia dah tak ada dah, dia dah mati dah. Guna kata nama yang ketiga, bukan yang kedua. Dia kata nama yang kedua, assalamualaikum. Kalau tidak assalamualaikum dengan kamu, bermakna dia hidup macam kita. Cuma dia hidup cara dia, kita hidup cara kita. Sebut dia ulama bagaimana Nabi hidup dalam cara dia, kita hidup di muka bumi cara kita tidak sama kehidupan dia. Dia hidup bukan saja Rasulullah, tetapi umat lain pun hidup dalam kubur. Yang diazab akan diazab sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang diberi nikmat pun dibagi nikmat sampai dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Ini disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadis yang panjang dia menceritakan keadaan orang ahli kubur. Mana orang ahli kubur tadi dihidupkan oleh
dia akan sentiasa dibalas mengikut amalan dia semasa hidup. Kalau dia buruk, maka dia akan nampak lubang neraka di hadapan dia. Dia duduk dalam neraka tu dengan pedih, mengau dan sebagainya, dia dalam keadaan tidak selesa. Begitu juga orang yang diberi nikmat oleh Allah, dia dapat syurga dan seronok dalam kubur. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga sampai dia dimatikan oleh Allah untuk dihisab. Dia baik itu. Lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Hukum menghina agama kepercayaan orang lain. Hukum menghina agama kepercayaan orang lain. Kita tidak digalakkan menghina kepercayaan orang lain walaupun agama dia sama. Allah sebut, jangan kamu mencaci agama lain. Kadang bila kamu caci dia, dia caci kita balik. Kita caci berhala dia caci Allah balik. Maka tidak sesuai. Cuma syarat kitanya dakwah pada mereka. Kata agama dia ni jahat apa, kita tak saya bila kata macam tu. Dialog secara baik dibenarkan oleh syarak. Nak caci, nak kata apa, itu bagi pendekatan yang tidak elok. Kita tahu agama kita betul, agama dia salah, tapi tak boleh kita caci dia, hina dia, kutuk dia, tak boleh. Yang bolehnya kita dakwah dia dengan cara baik. Al-Quran sebut, jangan kamu caci agama berhala-berhala, kalau dia akan caci kamu balik. Dengan dia akan caci kamu balik. Apakah hukum menghina agama orang lain tidak dibenarkan oleh syarak? Menghina tak boleh, dakwah dibenarkan walaupun agama dia tidak dibenarkan. Menelan sisa makanan, adakah batal puasa? Menelan sisa makanan, adakah membatalkan puasa? Sekiranya sengaja itulah, hukumnya batal puasa. Kita makan donat dekat kat sini, dah bunyi azan dah, tertelan pula, hukumnya batal puasa walaupun kecil sisa makanan. Jadi kena buat. Kalau tidak sengaja, dimaafkan. Sengaja batal, tidak sengaja dimaafkan sisa makanan. Hukum menjual makanan di siang hari bulan Ramadan. Hukum menjual makanan di siang hari di bulan Ramadan, sekiranya kita jual kepada orang yang berpuasa sehingga dia membuka puasa, hukumnya adalah haram. Sekiranya kita jual kepada dia, kita tak tahu apa-apa dia nak beli untuk anak-anak dia, hukumnya harus macam biasa. Karena sebab dia, kalau kita jual kepada dia, kita tahu dia puasa, kita jual sampai dia buka puasa, hukumnya adalah haram. Tapi kalau hukum jual kepada orang lain, hukumnya tak ada, tidak haram. Boleh, biasa-biasa saja. Boleh faham. Penjual jangan kita, kalau macam tu apa? Tak penjual halal, tak ada masalah Ramadan. Kalau kita jual kepada orang tu memang dia tak puasa, kita jual kepada dia pun buka puasa, hukumnya adalah haram. Tapi kalau kita tak tahu sesuai pada keimanan dia, hukumnya harus macam biasa. Bolehkah roh suami kembali meniduri isterinya masih hidup? Bolehkah roh si suami kembali meniduri isterinya yang masih hidup? Tidak boleh. Ulama menyebut apabila roh meninggal dunia, dalam hal tersebut roh itu boleh balik. Cuma ulama sebut mungkin ataupun tidak mustahil Allah suruh roh itu balik, tapi balik dalam bentuk roh, bukan bentuk jasad. Sampai meniduri ini bukan roh yang si suami. Ulama sebut yang meniduri si isteri selepas kematian suami biasanya qarin si suami. Qarin ini apa lagi? Jin yang berada dengan suami. Siap kita ada apa lagi qarin. Siap manusia ada qarin. Jadi juga kita berada baik itu qarin. Yang menjuru kepada budaya baik itu serba daripada malaikat. Qarin tadi apabila kita berpisah dengan kita, dia kembali. Jadi tidak kita mati, dia masih lagi hidup dan dia lah berkeliaran biasanya disebut dia ulama. Dia datang ke rumah kita dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku persetubuhan antara suami, antara isteri dengan roh tadi, tapi bukan roh suami, cuma qarin. Ini berlaku. Belajar dulu disebut oleh Dr. Arundel beberapa kes. Dia disetubuhi oleh suami dia selepas kematian. Cek bukan suami dia tetapi qarin, sehingga mengandung, anak dilahirkan tak dapat dikesankan. Maknanya berlaku, bukan tidak berlaku. Sesungguhnya hukum
persetubuhan tadi macam zina. Sebab itu kita jangan layak. Jangan terlalu kecewa dengan kehilangan suami menyebabkan kalau ada roh datang kita tak angkat suami kita. Suami kita tidak. Yang datang itu adalah oleh sejenis makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersamakan kita. Dia bukan roh si suami tetapi khalid. Bukan roh si suami. Dia tak boleh datang. Roh macam biasa je. Dia akan tengok dia. Lama sekali dia datang tengok dia, kemudian dia balik. Karena dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tidak sebut roh boleh balik atau tidak. Cuma pandangan ulama tidak mustahil orang suruh roh dibalik. Tengok asli dia dan sebagainya, hanya tengok sahaja. Tubuh dan sebagainya itu bukan lain. Bukan roh daripada suami. Boleh ke perempuan bina lelaki? Boleh. Lelaki bina perempuan boleh, perempuan bina lelaki pun boleh. Tak ada istilah apa pergi mencari tiba. Tak ada istilah. Hanya dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Sejarah Rasulullah SAW, Khadijah sebelum berkahwin dengan Nabi, dia minat kepada Nabi dulu. Dia minat kepada Nabi, dia bagi tahu kepada pak saudara Nabi Abu Talib. Maka saudara Abu Talib pergi rumah Khadijah. Asalnya Khadijah minat kepada Rasulullah SAW. Dan hukumnya boleh, tak ada apa-apa. Bahkan sebuah dari guru kami antara Ustaz Zaidurus, tuan guru dia Abdul Aziz, dia kata bahkan sunat kita yang tak ada jodoh lagi ni, kita cari lelaki-lelaki yang kita minat, kita bagi tahu dia cara dia sunat kalau dapat pada lah. Awak, saya minat pada awak, kerana awak ni begini sekadar tu je. Maka dibenarkan oleh syarak. Anda boleh lah